Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menggunakan kitab Yahfazillah Yahfazka. Kita sampai pada muka surat yang ke-36. Beberapa faktor di dalam meraih ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membaca tentang sifat-sifat orang yang beruntung. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan pula tentang tajuk bagaimana boleh mendapat sifat taqwa dan perasaan taqwa di dalam jiwa manusia. Yang pertama, merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kita dalam apa tindak tanduk perbuatan perkara yang kita buat. Allah Ta'ala duk mengawasi kita. Bila kita merasakan bahawa Allah Ta'ala sentiasa perhati kita, maka kita akan sentiasa berhati-hati di dalam membuat sesuatu keputusan. Semayang kita pun akan kita buat dalam keadaan penuh adab, penuh sopan, penuh jaga-jaga, walaupun kita semayang seorang-seorang. Sebab sekarang Allah sedang memerhatikan kita. Banyak orang apabila berhadapan dengan manusia, dia berhati-hati, tetapi tidak berhati-hati dengan Tuhan. Macam kita tengoklah bila askar tu berkawan, menggaru sana pun tak boleh, garu sini pun tak boleh, kena sama ya. Cuba tengok askar bila berkawan, pakaiannya kemas, kasutnya berkilat, semuanya kena jaga elok-elok. Duduk dalam satu barisan pun kena sama saja. Tetapi apabila semayang, berapa banyak orang yang menjaga barisan di dalam saf supaya sama. Kadang-kadang dijaga pembarisan itu lebih daripada solat. Sedangkan kalau pembarisan itu sengit sebelah pun tak berdosa. Tapi kalau semayang saf kita sengit sebelah, Allah tak tengok saf kita. Cuba kita tengok kawat, mesti sama saja berjalan, bergerak sama, berhenti pun sama. Kenapa bila semayang tak sama? Ada yang rukuk dulu, ada yang rukuk kemudian. Ada yang Tok Imam dah lama dah berdiri, dia duduk sujud lagi. Ada yang Tok Imam dah tahiyat akhir, yang dia duduk sujud lagi. Tak habis-habis lagi. Dia macam mana cerita. Ada yang serentak bergerak dengan imam. Imam rukuk serentak bergerak sekali. Imam sujud, dia pun turun serentak sekali. Siapa yang ikut siapa ni? Ini yang tidak merasakan bahawa Allah sedang memerhatikan kita. Jadi kena semayang elok-elok. Banyak orang yang semayang, kalau duduk di rumah seorang-seorang, baju pun tak pakai. Kadang-kadang pakai baju singlet, pakai kain pelekat, baju pun tak pakai. Cuba tengok orang Hindu bila semayang petang-petang. Tok Kong, Sami Hindu, ada dia pakai baju semayang. Kita jumpa tepi jalan, dia semayang maghrib, dia waktu maghrib tu, dia pakai kain putih dia saja. Baju pun tak pakai, duduk menyala api. Balik ke rumah kita jumpa pula satu orang Islam pula semayang baju tak pakai kain pelekat saja. Jadi orang yang macam itu tidak merasakan pengawasan Tuhan yang sedang memerhatikan dia. Orang yang sedang memerhati, yang sentiasa perasan Allah sedang tengok kita, dia akan berhati-hati dalam tindak tanduk dia. Maka orang ini pertama sekali akan mendapat sifat ketakwaan dalam dirinya. Sifat yang kedua, bagaimana untuk mendapat ketakwaan daripada Allah? Melaksanakan ibadat-ibadat wajib dan segala bentuk ketaatan hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana sebab-sebab lain. Kenapa kamu sembahyang? Sebab Allah suruh. Kenapa kamu solat? Sebab saya hamba. Kenapa kamu buat haji? Sebab saya hamba. Saya kena buat apa yang Allah suruh buat. Ini sifat ketaatan. Bukannya membuat sesuatu benda ada sebab-sebab lain. Bukan. Kenapa kamu sembahyang subuh? Yalah, kalau saya tak sembahyang subuh nanti orang cop saya bukan kaki surau. Jadi kalau orang dah cop saya bukan kaki surau, nanti saya sakit demam, orang tak datang. Jadi saya tunjuk muka jugalah ustaz.
Apa-apa hal senang, sakit demam, orang surau boleh tolong. Maknanya dia sembahyang kerana orang surau, bukan sembahyang kerana Allah. Maka mintalah pahala pada orang surau. Kenapa abang rajin sembahyang malam 2 minggu ni abang? Tiap-tiap malam qiyamul lail, pukul 3 dah bangun. Kamu kena faham, taman kita ni tiap-tiap hari masuk orang minyak. Jadi abang jagalah malam-malam, takut orang minyak masuk rumah kita. Daripada abang berjaga saja, lebih baik abang qiyamul lail, dapat juga pahala. Maknanya 2 dalam 1. Sambil nak jaga orang minyak jangan masuk, masa itu pun dia buat qiyamul lail. Sekarang niatnya sudah lari daripada Allah ataupun kerana orang minyak. Banyak orang yang macam itu. Tu Haji puasa, Tu Haji, selang sehari Tu Haji puasa. Saya ni ustaz, puasa ke tak puasa sama je ustaz. Itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Ini tak boleh makan, ini tak boleh makan. Kalau semua benda tak boleh makan, baik saya puasa, dapat juga pahala. Maknanya dia puasa kerana dah tak boleh makan benda lain. Bukan dia buat ibadat itu kerana Allah. Cantik makji sekarang pakai tudung. Macam Wardina makji. Nampak muda makji sekarang. Macam mana makji tak pakai, makji sekarang dah beruban. Itu yang makji pakai tudung sekarang. Udah nampak uban banyak dah. Maknanya dia pakai tudung kerana nak tutup uban, bukan kerana perintah Allah. Sifat takwa itu ialah buat kerana Allah. Bagus kamu muda-muda sudah pergi buat haji. Macam ni lah bagus. Saya ni kalau ikutkan malas pergi buat haji ustaz, tapi dah mak saya ngajak. Dia bayar semua, dia bayar tambang semua, dia suruh bawa dia saja, membawa juga dah mak suruh pergi juga dah ustaz. Maknanya pergi itu kerana mak, bukan kerana Allah. Ini yang kita tidak mahu, sesuatu perbuatan yang dibuat kerana manusia, sesuatu perbuatan yang dibuat kerana ada sebab lain. Yang kita buat ibadat itu ialah kerana Allah semata-mata. Firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 3, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara gaib. Apabila alam gaib adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh panca indera manusia. Panch tu bahasa apa panch? Bahasa Urdu, Pakistan. Panca indera yang tidak boleh dilihat oleh panca indera manusia, alam gaib. Mereka beriman, mengakui dan membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada mereka bahawa di sana ada syurga, ada neraka, ada perhitungan, ada seksa, ada pahala. Kita percaya pada benda-benda itu. Ini dipanggil sebagai percaya kepada benda-benda gaib. Bukan setakat kita percaya kepada syurga neraka itu. Dengan Nabi Muhammad pun kita percaya, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Kita cuma dengar hadisnya, kita hanya ziarah makamnya, kita ziarah tempat maulidnya, tapi kita yakin bahawa Nabi Muhammad itu adalah sebenar-benar Nabi, Nabi akhir zaman. Maka itu dipanggil sebagai yu'minuna bil ghaib. Bukan setakat percaya pada Nabi Muhammad, percaya pula pada benda yang dibawa oleh Rasulullah. Seperti apa? Adanya syurga, adanya neraka, adanya perhitungan, adanya seksa, adanya pahala, adanya timbangan, adanya meniti sirat. Dan di sana juga terdapat kenikmatan yang kekal abadi, yang kekal selama-lamanya. Di samping itu kita juga percaya bahawa adanya Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Bijaksana, yang Maha Berkuasa lagi Maha Mengetahui, Maha Melihat lagi Maha Mendengar, bersinggah sana di atas arasnya. Kalau dia mengkehendaki sesuatu, cukuplah bagi Allah berkata kun, jadilah, maka fayakun, maka hukumnya akan jadilah. Itu dipanggil sebagai kepercayaan kepada perkara-perkara gaib, dan semuanya ini kita percayai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah wujud zaman sekarang ini orang tidak percaya kepada Al-Quran sebagai kalamullah. Ada satu pahaman yang mengatakan Al-Quran bukan kata-kata Allah, bukan Allah yang turunkan. Al-Quran itu Nabi Muhammad yang buat. Ini ajaran-ajaran yang sedang merasuk umat Islam, yang sedang menyesatkan umat Islam. Atas alasan apa yang dia kata Al-Quran ini bukan Allah punya? Sebab dia baca dalam sifat 20. Dalam sifat 20 dia kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah itu tidak sama Allah itu dengan segala-galanya, dengan segala makhluk. Allah ni tidak sama dengan segala makhluk.
Itu dalam sifat 20. Allah tidak sama dengan segala benda baru, benda makhluk. Kalau tidak sama dengan benda makhluk, kenapa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Ini hujah yang dia pakai. Kata Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Kenapa Allah berkata-kata dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Bukankah bahasa Arab itu bahasa makhluk? Kita belajar sifat 20, Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk bercakap Arab, kenapa Allah bercakap Arab? Bukankah itu sudah menjadi makhluk ataupun macam makhluk? Sedangkan kamu belajar bahawa tidak ada Allah itu sama dengan makhluk. Sebab itu kata dia, Muhammadlah yang membuat Al-Quran, bukan Allah yang menurunkan Al-Quran. Ini pahaman-pahaman sesat yang sedang meresap pemikiran umat Islam dengan menggunakan akal. Tuan Haji nak jawab apa? Kalau dia kata Allah itu tidak boleh cakap dengan makhluk, tidak boleh bercakap sama dengan makhluk, sikit pun tak boleh sama. Kenapa ada Al-Quran yang sama bahasanya dengan bahasa makhluk? Nak jawab apa Tuan Haji? Ya tak ya juga ya. Sudah tuan-tuan. Kita tak boleh jawab ya tak ya, hukum dia murtad kita. Jawapannya senang. Baik, Allah melihat tak? Allah melihat? Makhluk melihat tak? Melihat. Sama ke tidak? Tak sama. Melihat Allah lain, melihat makhluk lain. Kalau kita kata sama melihat, tak sama. Walaupun penggunaan bahasanya melihat, sama pada bahasa, tetapi sama tidak sama pada sifat. Perkataan sahaja sama, Maha melihat. Manusia melihat, Allah melihat, perkataannya sama, perbuatannya tidak sama. Manusia mendengar, Allah mendengar. Mendengar Allah tidak sama dengan mendengar manusia, walaupun perkataannya sama, mendengar. Berbahasanya Allah sama, perkataannya dengan perkataan manusia, berbahasa, bercakap, kalam. Tetapi kalam Allah tidak sama dengan kalam manusia. Memang Al-Quran itu bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang Allah turunkan di dalam Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arab yang manusia buat. Sebab itu Allah kata, Al-Quran yang kuturunkan kamu tidak boleh buat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Al-Quran itu memang bahasa Arab, tetapi Arabnya tidak sama dengan Arab kamu. Arabnya cukup bermutu, Arabnya cukup hebat, Arabnya tidak jemu dibaca, Arabnya tidak habis dikaji, Arabnya itu tidak sama dengan bahasa pertuturan Arab biasa. Walaupun bahasa Arab, tetapi Arabnya tidak sama dengan Arab yang dituturkan oleh manusia. Malah pakar-pakar bahasa pun tidak boleh membuat surah sependek Inna A'taina pun untuk menandingi Al-Quran. Tak boleh buat. Itulah dia Al-Quran. Kalau orang nak menolak hujah tuan-tuan dengan mengatakan Al-Quran itu Nabi Muhammad yang buat, tuan-tuan bangkanglah hujahnya dengan apa yang saya sebutkan tadi. Memang Allah Al-Quran itu bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang diturunkan oleh Allah sedikit pun tidak sama mutunya dengan bahasa Arab yang diturun atau dituturkan oleh orang Arab sendiri. Pakar bahasa Arab sendiri pun tak boleh challenge Al-Quran. Sama ada segi nahunya, segi sarafnya, segi kelunakan bahasanya, gaya bahasanya, kesedapan bahasanya, tidak boleh ditandingi sampai hari kiamat. Baik, khabar gembiralah bagi sekalian kalian. Pada hari kalian beriman, padahal kalian tidak pernah bertemu dan tidak pernah melihat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita di hari yang akan sampai pada kita. Hari apa? Hari kiamat. Sebab apa hari itu kita kena bahagia? Sebab kita tidak pernah tengok Nabi, tapi kita percaya pada Nabi. Sahabat-sahabat percaya pada Nabi sebab dia tengok Nabi. Dia tengok Nabi letak jari, keluar air daripada celah jari. Orang boleh minum air daripada hujung jari Nabi. Sebab itu mereka beriman pada Nabi depan mata mereka. Nabi buat isyarat kepada bulan, terbelah bulan. Satu bulan berada di tetapnya, tempat kedudukannya, sebelah lagi turun di atas bukit. Semua orang nampak. Sebab itu mereka beriman pada Rasulullah, sebab mereka nampak bulan terbelah.
Mereka boleh tengok macam mana Nabi ludah dalam satu telaga yang kering. Tiba-tiba air telaga tu naik. Dan mereka boleh minum air itu. Mereka beriman pada Nabi sebab mereka nampak mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Keistimewaan yang bagi. Bila Siti Fatimah sedang mengguli, sedang mengisar tepung, Nabi Muhammad pegang batu giling, batu kisar itu. Dengan Nabi Muhammad berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Batu kisar tepung itu berpusing sendiri tanpa perlu dikisar. Dengan sendirinya berpusing. Sahabat nampak, Siti Fatimah nampak macam mana batu tu berpusing sendiri. Bagaimana mereka tidak beriman pada Rasulullah kalau benda pelik yang diperbuat oleh Rasulullah depan mata mereka, mereka nampak. Orang Yahudi ambil biji kurma ajwa itu, direbusnya kurma ajwa itu, bijinya 7 hari 7 malam. Diambil, direbus saja mereka nak perkena Nabi Muhammad. Dah bagi pada Nabi Muhammad tanam kurma ajwa bijinya itu dan tumbuh pokok kurma ajwa. Sedangkan biji itu sudah pun direbus 7 hari 7 malam. Sepatutnya pada akai tak boleh tumbuh dah. Tetapi pokok tumbuh juga daripada biji yang direbus 7 hari 7 malam. Ini sebab apa? Mukjizat Rasulullah. Dengan sebab itu orang beriman pada Nabi Muhammad. Sebab mereka nampak benda-benda itu. Berbeza dengan kita. Kita dengar hadis saja. Kita dengar cerita saja. Kita hanya dengar dalam Quran. Kita hanya dengar di dalam kitab-kitab Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad itu. Tetapi kita percaya penuh bahawa Nabi Muhammad itu ialah Muhammadur Rasulullah, itu ialah Muhammad Rasulullah. Sepenuh-penuh kepercayaan. Sebab itulah kata Rasulullah, orang macam kita ini, zaman kita ini, iman kita lebih hebat. Sebab kita beriman pada benda yang tak nampak. Kita beriman pada benda yang kita tak pernah jumpa. Kita beriman pada benda yang kita dengar sahaja, tapi meresap dalam jiwa kita dengan penuh keyakinan. Sebab itulah disebutkan dalam kitab ini, khabar gembiralah bagi kita. Sebab kita percaya padahal kita tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kamu berserah diri dan beriman kepada Allah padahal sekalian kamu tidak pernah melihat Allah Tuhan kamu. Inilah yang dipanggil sebagai yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara-perkara gaib. Berapa banyak orang tidak mau Islam kerana Allah depa. Tanya pada orang Hindu, kenapa kamu tidak Islam? Jawapan orang Hindu, pasal tak nampak Allah. Tanya pada Buddha, kenapa kamu tidak Islam? Kalau ada Islam, ada Allah, mana Allah? Dia tidak Islam sebab dia tak nampak Allah. Tanyalah pada agama-agama lain, kenapa kamu tidak Islam? Jawapan dia ialah, sebab Tuhan tak ada. Allah kami tak nampak. Sebab itu kami perlukan satu Tuhan yang kami boleh nampak, yang kami boleh pegang, yang kami boleh usap. Sebab itulah dibuat tokong, dibuat patung dan sebagainya. Tetapi kita umat Islam, Allah tak nampak. Kita tak nampak Allah, tetapi tetap kita beriman kepada Allah. Sebab apa? Itulah tanda-tanda orang beriman. Allah ada, tetapi tidak perlu wujud untuk kita nampak. Tidak perlu menzahirkan kepada kita untuk kita nampak. Memadailah kita yakin bahawa Allah itu ada, Allah itu wujud. Allah tak perlu zahirkan, nak tunjuk pada kita, tak perlu. Kerana iman dalam diri kita sendiri akan bercakap, Allah itu ada. Adanya Allah itu apa dalilnya? Adanya kita. Apa tandanya Allah itu ada? Adanya bumi ini. Adanya bumi, adanya alam, adanya langit, adanya bulan, matahari. Adalah yang menciptanya. Yang menciptanya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memulai dengan alam gaib, kerana permasalahan ini adalah permasalahan yang paling besar. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim zalikal kitab, inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang nak bertakwa. Lalu Allah Ta'ala sebut petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada benda gaib. Lepas tu baru datang semayang, wa yuqimunas salat. Lepas tu baru datang sedekah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa letak benda gaib nombor 1?
Kenapa percaya kepada benda gaib? Allah sebut awal-awal dalam suratul Baqarah, lebih awal daripada solat. Kerana percaya pada benda gaib lah masalah paling besar sekali. Saya dah katakan tadi, manusia yang engkar kepada Allah, engkarnya itu kerana mereka mengingkari adanya alam gaib. Kenapa Fir'aun engkar pada Nabi Musa? Kenapa Fir'aun engkar pada Nabi Musa? Jawapannya sebab dia tak nampak Allah. Bila Nabi Musa kata Allah Tuhan kamu, Allah itu Tuhan aku, Fir'aun tanya Allah duduk di mana? Kata Nabi Musa, Allah melihat kita berada di mana-mana saja. Allah duduk di atas arasy. Maka Fir'aun membina menara yang sangat tinggi. Lalu dia panjat menara itu, dia tengok Allah di langit, di awal. Dia turun balik, dia kata kepada umat dia, aku sudah naik menara itu, aku tidak jumpa Tuhan di sana. Sebab itulah Fir'aun sesat, sebab tidak mempercayai alam gaib, tidak mempercayai Allah. Sebab kata dia, kalau Allah itu ada, mesti dia nampak. Seperti yang saya katakan Hindu Cina tadi lah. Kenapa mereka tidak beriman? Sebab jawapan dia, mereka tak nampak Allah. Mereka kata kalau Allah tu ada, mana dia Allah, kami tak nampak. Tetapi mereka tidak pernah mempersoalkan tentang roh mereka. Mereka mempercayai roh, tetapi roh mereka pun mereka tak pernah nampak. Tapi kenapa percaya? Cuba tanya pada Hindu, kenapa mak kamu mati? Tadi mak kamu hidup, dia boleh bercakap. Sekarang mak dia mati, mak kamu sudah mati. Sebab apa dia mati? Hindu tadi akan jawab, sebab rohnya sudah tak ada. Kamu nampak tak roh keluar daripada muka mak kamu tadi? Tak nampak. Habis itu kamu kenapa percaya pada roh, sedangkan roh kamu tak nampak? Mereka mempercayai roh, mereka mempercayai hantu, mereka mempercayai malaikat, mereka juga mempercayai dewa. Walaupun mereka tidak nampak, tapi mereka percaya. Kenapa kamu tidak percaya kepada Allah, sedangkan Allah juga tidak nampak? Ini yang disebutkan tadi, masalah tak nampak ini, masalah alam gaib inilah masalah yang paling besar. Kenapa orang bukan Islam tidak memeluk Islam? Kerana tak nampak. Kerana naluri manusia akan percaya bila nampak. Tak nampak ni dia tak mau buat. Ataupun saja-saja buat-buat tak nampak, dia tak mau buat, tak mau ikut. Macam kita sebut tentang hukum hudud. Hukum hudud. Kenapa orang tolak hudud? Sebab tak nampak. Macam mana nak nampak kalau kamu tak buat? Kena buat dulu baru nampak, barunya ada. Serupalah kita pun beriman dulu baru nampak adanya Allah itu. Masalah dia tidak mau buat, macam mana nak nampak? Tu yang kita tak heran hilang juta. Tuan-tuan pergi ke negara-negara lain, sampai ke airport dia saja, kalau pergi ke Mesir saja tuan-tuan, 4 kali polis tu. Sampai airport ni polis tunggu lah. Ramai pula tu. Turun saja kapal terbang, naik saja dia punya bas tu, sampai saja ke airport dia, polis dah sambut. Sambutnya polis. Bila kita nak cok immigration gitu, polis duduk sebelah immigration, dia tengok kita. Kemudian kita ambil barang, letak atas troli, nak keluar daripada tempat ambil barang itu, polis tunggu di situ. Bila kita nak naik bas, satu jeep dekat 8 orang, polis tunggu kat bas. 4 kali tuan-tuan, polis saja-saja. Punya banyaknya polis. Bila sampai di airport, nak buat apa pun takut, polis saja. Tengok sini polis, tengok sini polis. Bila saya balik ke Malaysia, sampai ke KLIA, clear. Memang clear. Polis pun tak ramai, tak ada pun. Duduklah polis cukup dalam bilik tu, bilik maklumat tu. Mana ada polis banyak tuan-tuan? Sebab tu tak perlu heran kalau kena rompak. Polis tak ada. Sampai saya balik hari tu, polis hak saman trafik, hak duk parking depan tu pun tak ada. Bila dah kena rompak, baru nak cakap. Kita memang bercadang nak tambahkan polis di sana, baru bercadang kena rompak lah. Itulah tabiat kita. Bila jadi satu-satu, kami memang bercadang, kami memang bercadang.
Pilah ke mana-mana airport dalam dunia ni pun, polis nombor 1. Singapura pun cukup lah. Sampai di airport saja, polis saja. Ini keadaan. Kalau tidak mau buh polis banyak-banyak di airport, buh CCTV. CCTV pula tidak ada fungsi. Semuanya tak berfungsi. Kenapa tidak mengambil CCTV daripada Allah? Allah yang memantau kita. Bagaimana Allah nak memantau kita? Laksanakan hudud. Tak ada siapa berani rompak. Dia takut pada Allah. Dia takut tangan dia dipotong. Maka timbul sifat takwa pada diri dia. Aku tak mau rompak, tak paksa tangan putih. Itulah CCTV yang paling kemas. Itulah penguasaan yang paling kemas. Penguasaan daripada Allah. Tapi masalah dia, kita tak nampak kesan itu. Tak nampak lagi, maka kita pun duk tolak. Maka tiap-tiap harilah budak dibunuh, tiap-tiap harilah orang dirogol, tiap-tiap harilah budak-budak Melayu kita dipaksa bawa dadah. Sampai isteri orang pun bawa dadah. Nak kerja sebagai pelayan di Madrid, Spanyol. Anak 2-3 orang duduk di Malaysia ni, tinggal anak nak kerja pasal dapat gaji lumayan di Madrid. Kenapa orang boleh tipu macam tu sekali? Dah elok dah kerja di Bukit Bintang, dah tak puas hati juga tu, dapat offer daripada 3 laki-laki Afrika, seorang wanita tempatan. Bawa pergi, akhirnya kena tangkap di Malta. Kalau kita sebagai suami punya kalau suami duduk di Perak, isteri kerja Kuala Lumpur pun susah hati dah. Ini kerja luar negeri ni. Kenapa tak boleh fikir macam itu? Yang seorang lagi pula kata, memang dia tahu dah kena tipu. Bila sampai di sana baru tahu kena tipu. Kena bawa dadah, kena bawa ini, 20 orang kena tipu. Dan dia kata kami tak boleh lari. Sebab apa? Seorang daripada kami dirogol di hadapan ramai-ramai. Kalau kamu lari, kami rogol macam ni. Akhirnya terpaksa bawa. Majoritinya Melayu kita, anak-anak Melayu kita, yang kerjanya diperalatkan dan ditipu oleh sindiket. Kenapa yang mereka berani tipu macam tu sekali? Sebab mereka tahu mereka tidak akan disebat. Sebab mereka tahu mereka tidak akan dipancung. Sebab mereka tahu mereka tidak akan direjam sampai mati kalau rogol orang sekalipun. Sebab itu mereka berani buat. Dan ditambah pula kesempitan hidup wanita-wanita tadi, nak cari hiburan, nak cari wang untuk biaya dan sebagainya, akhirnya terpaksa berkorban dan dikorbankan. Malta ni tuan-tuan, kita pun tak pernah dengar negara mana. Tahu yang kita Malta ni, kita ingat minuman Malta. Ada juga negara nama Malta, jarang kita dengar. Tak glamour langsung. Tak glamour pun, orang kita kena tangkap pasal bawa dadah di sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu kita perlukan satu pengawasan yang lebih kuat. Pengawasan itu hanya datang daripada Allah. Itulah nama kitab ini, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, Allah akan memelihara kamu. Peliharalah hukum Tuhan, Allah akan pelihara kamu. Masalah kita sekarang ni, kita pelihara siapa? Kita pelihara orang. Bila Allah nak pelihara kita? Kita pelihara orang, menjaga hati orang. Tak boleh cakap macam tu lagi, depa terasa lagi. Nampak? Kita tak jaga Allah. Kita tak boleh tu, kita tak boleh buat macam tu, nanti mai pilihan raya nanti dia orang tak bagi undi dia orang pada kita. Maknanya sudah kira undi sekarang. Baik, kemudian mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Kehidupan ini hanyalah bersifat kebendaan belaka. Sementara setiap yang ada di hadapan kamu dan yang kamu boleh lihat, kamu percaya dengannya. Kamu boleh raba, kamu boleh sentuh, kamu mempercayainya. Sementara sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata kamu, kamu tidak percaya dan meyakininya. Ini yang dikatakan tentang kepercayaan orang. Selagi tak nampak, selagi itu tak percaya. Selagi tak boleh sentuh, tak boleh raba, selagi itu tak percaya. Sebab itu mereka tidak percaya kepada Allah. Sebab mereka tak boleh raba, tak boleh sentuh, tak boleh nampak. Naluri mereka nak sentuh, naluri nak rasa, naluri nak tengok, tiba-tiba tak nampak.
Bila mereka nak percaya? Sebab itu Tuhan bagi mereka, mereka imaginkan Tuhan itu. Tuhan tu macam mana? Mesti banyak tangan, mesti besar-besar, mesti kerah, mesti matanya jegir, mesti hidungnya besar, mesti giginya bertaring. Nak menunjukkan rupa Tuhan itu garang. Itu imajinasi mereka. Sebab mereka nak tengok Tuhan tu macam mana. Akhirnya mereka sendiri yang melemahkan sifat Tuhan, menjadi kaku, batu, kayu, tak boleh bergerak dan sebagainya. Dan mereka pula menghina Tuhan mereka balik. Sebab itu Allah bukan macam itu. Allah kita yakini dalam iman, Allah maha berkuasa, Allah maha melihat, Allah maha bijaksana. Baik, oleh kerana itu, permasalahan keimanan dengan alam gaib adalah suatu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh manusia. Maka siapa yang tidak beriman dengan permasalahan gaib, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima segala jerih payah perkataan dan amal perbuatan. Bukan setakat tidak percaya pada Allah, Allah tolak ibadat. Tak percaya pada jin, murtad. Tak percaya adanya jin. Itu jin kot, mana ada jin? Jin Samsudin ada lah kita. Jin itu ada, wajib percaya. Wajib percaya adanya jin. Tak percaya pada jin, murtad. Kena ada, percaya. Kadang-kadang dia tumpang semayang di belakang kita semayang. Subuh tadi tahu apa jin ramai semayang. Kadang-kadang kita dengar macam orang berjalan belakang kita, semayang belakang kita. Bila kita kalih ke belakang, tak ada. Sebab kadang-kadang jin. Kadang-kadang jin jahat datang, bawa musibah, bawa penyakit sebagai alat untuk menyebarkan penyakit. Itu jin, itu dipanggil sihir. Wajib percaya adanya sihir. Sebab sihir itu disebut oleh Allah dalam Quran. Setengah orang dia tak percaya tentang masuk hantu. Sedangkan masuk hantu itu disebut oleh Allah dalam Quran. Dia kata mana ada histeria, ini semua tension. Pasal dia nak periksa. Tekanan perasaan nak periksa. Tekanan mak bapak, tekanan guru, tekanan kawan. Sebab tu dia tension. Bila tension dia histeria. Dia tak percaya. Sedangkan benda itu disebut oleh Allah dalam Quran. Ataupun konsep malaikat, dia tidak percaya. Dia tak nampak malaikat, benda gaib, tapi dia tak percaya. Mana ada malaikat kata dia urusan Allah semua ni, semua urusan Allah. Mana ada malaikat cabut nyawa? Allah cabut nyawa. Mulia sangatkah kita sampai Allah nak cabut nyawa kita? Mulia sangatkah kita? Memadailah pada Allah, hantarkan wakilnya malaikat maut cabut nyawa dia. Sebab dia Tuhan. Kalaulah seorang raja, tuan-tuan, mai semayang ke sini, eskort dia tak ada, polis pengiring tak ada, pegawai dia tak ada, seorang-seorang semayang sini, tuan-tuan percaya dia sultan? Duduk macam saya duduk di Perak tu, rambut putih, mai semayang, relax, naik bersikat. Itu macam raja kita ke? Gila kamu. Mana keretanya mana ada? Tak ada, polis tak ada pun. Tapi masa macam pernah tengok. Tapi di mana ya? Kita tak percaya sebab tak ada tanda-tanda yang dia seorang raja. Tanda seorang raja tu apa? Pengiringnya banyak mana? Eskortnya berapa ramai? Begitulah dengan Allah Ta'ala. Adanya malaikat tu sebagai apa? Sebagai tanda dia Tuhan. Tak payah dia buat kerja semua. Hang buat sana, hang pergi buat sana, hang pergi buat sini. Pasal dia Tuhan, maha berkuasa. Sebab itu dia ada malaikat, tentera-tenteranya yang terlalu kuat, yang terlalu gagah, yang berkuasa, yang diberikan oleh Allah Ta'ala perintah. Bukan tanda Allah tu lemah. Allah maha berkuasa. Tetapi kerana kita ni hina di sisi Allah, alam ni hina di sisi Allah, tak layak untuk Allah nak uruskan, memadailah malaikat yang uruskan. Itulah sebab adanya malaikat, konsep malaikat itu. Baik, maka sesiapa, Allah juga tidak akan berkenan untuk melihatnya. Di hari kiamat Allah takkan tengok, Allah takkan bersihkan dosanya, dan kelak di hari kiamat akan menerima siksaan yang sangat pedih kerana tidak beriman kepada benda-benda gaib.
alam kubur, benda gaib. Ada satu orang, dia ceramah guna laptop. Ini suara rakaman daripada dalam kubur. Dengar betul-betul ya. Suara ini direkam di Rusia. Satu jeritan mayat kubur yang sangat menakutkan. Pasal duk menjerit. Saya dah sebut semalam di surah Kemensah. Ada apa-apa benda, sila rujuk pada Al-Quran. Ada apa-apa benda, rujuk pada Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Soalan dia, bolehkah mendengar suara kubur? Bolehkah mendengar suara daripada dalam kubur? Bukalah dalam hadis, boleh ke tak boleh? Bukankah Nabi dah kata tidak akan siapa mendengar suara di dalam kubur? Tak ada siapa dengar. Habis itu di mana yang kamu ambil dalam internet? Yang kamu ambil dalam internet, kamu bawa dalam ceramah kamu pasal apa? Nak bagi menakutkan orang, walaupun bercanggah dengan Allah punya hukum. Adakah boleh diterima satu hukum, satu pendapat, nak bagi orang takut, membuat satu benda yang tak ada? Atas apa alasan kamu pun, jika bercanggah dengan hukum Islam, tak boleh? Bukankah Nabi dah kata dah, siapa yang buat cerita tentang aku, benda tu aku tak buat, kamu tempah satu maq'ad, satu tempat duduk dalam neraka. Walaupun tujuan baik, nak bagi takut budak-budak ustaz, bukannya apa pun. Memang tujuan kamu baik, tapi cara kamu buat salah. Kalau demikian nanti orang akan bubuh workman dalam kubur untuk rakam suara kubur. Tuan-tuan, rakamlah macam mana pun, tidak akan dengar bunyi itu, tuan-tuan. Walaupun mayat itu berada di dalam bilik mayat di hospital, dia sedang disoal di situ, penjaga bilik mayat pun tak dengar man rabbuka, dia tak dengar. Pasal Nabi kata tidak ada dengar, sebab mereka sedang berada dalam alam barzakh, alam gaib yang lain. Kamu berada di alam nyata. Alam nyata dan alam gaib tak boleh cantum. Habis itu suara siapa ustaz? Internet. Allahu Akbar. Tuan-tuan percaya internet? Kepala saya, badan saya negro mana bubuh telanjang. Ini muka Ustaz Kazim. Adakah tuan-tuan boleh ambil gambar itu dan tunjuk pada orang? Tak boleh. Internet siapa-siapa pun boleh buat. Ditunjukkan satu gambar, satu kepala manusia, badannya badan binatang. Tuan-tuan tengok gambar ni, adik-adik tengok gambar ni. Ini budak yang lawan mak bapak dia. Benda ni berlaku di Yaman. Dia tengah tengok televisyen, mak dia baca Quran. Mak dia kata tutup televisyen, mak nak baca Quran. Disepaknya mak dia. Mak dia sumpah dia jadi binatang. Cuba tengok. Padahal gambar binatang itu ialah gambar satu pertandingan replika di Jerman. Replika, membuat satu binatang ataupun satu makhluk yang belum ada di muka bumi. Maka mereka ni, ahli-ahli seni ni, membuat satu bentuk binatang, macam-macam bentuk. Diambilnya gambar tu pergi tunjuk pada orang. Ini dia lawan mak bapak. Ini ustaz yang tidak bertanggungjawab. Bukankah Nabi dah kata dah, tidak akan berubah manusia menjadi makhluk yang lain melainkan selepas dia mati? Bukankah Nabi dah berdoa supaya tidak ditimpakan musibah macam umat zaman dulu kala? Zaman dulu kala, zaman Nabi Musa, kalau tak sembahyang, direct jadi babi. Direct jadi babi. Sebab tu ada zaman Nabi Musa, seorang anak memandikan babi, membagi makan babi. Bila orang tanya pada Nabi Musa, pasal apa? Pasal mbak dia disumpah jadi babi, pasal tak sembahyang. Tiap-tiap malam berdoa supaya mbak dia jadi orang balik. Itu zaman Nabi Musa. Zaman kita tak lah, tuan-tuan. Nak jadi babi pun kok-kok selepas mati. Sebab Nabi kata masa hidup, Nabi tak sebut selepas mati. Ditukar menjadi makhluk yang lain. Wal qiradatu wal khanazir, menjadi kera dan menjadi babi. Ada ulama mengatakan bahawa perangainya perangai babi dan perangainya macam perangai kera. Ada ulama kata pula takkan jadi babi ketika hidup, tetapi boleh menjadi babi selepas mati, kalau Allah nak buat, jika ingkar pada perintah Allah. Tapi permohonan Nabi Muhammad disebut, minta supaya tidak diturunkan azab dan malapetaka macam umat Nabi dulu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu tuan-tuan, nak buat hujah apa pun, kenalah ada fakta. Jangan hampir ambil internet, hampir bubuh. Mudahan ceramah dengan laptop. Itu bukan cara Islam. Pergi ambil satu benda yang tidak tahu di mana duduk, di mana hujah, di mana benda. Tak siasat habis-habis, ditunjuk pada masyarakat. Sedangkan kita ada dua rujukan yang sangat besar, Al-Quran dan hadis. Cuba cek tengok, ada ke tidak benda itu dalam Quran, dalam hadis? Kalau ada, silakan. Kalau tak ada, jangan keluar. Walaupun keluar dalam internet. Sebab Allah dah menggambarkan internet ini dalam surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Allah menggambarkan laba-laba itu mempunyai satu sarang yang rapuh, yang siapa-siapa pun boleh melekat di situ, dan siapa-siapa pun boleh menembusinya. Maka internet itu diambil daripada laba-laba, sarang laba-laba, net itu, jaring itu. Asal internet itu daripada Quran. Quran dah sebut kepada kita tentang rapuhnya sarang laba-laba itu. Begitu jugalah rapuhnya cerita, benda dalam internet, yang boleh orang buat macam-macam. Yang tak ada jadi ada, yang ada jadi tak ada. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala, wa yuqimunas salah. Al-Baqarah ayat 3. Mereka mendirikan salat. Tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan bahawa mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Nombor satu, orang beriman tu siapa? Orang bertakwa tu siapa? Orang yang percaya pada benda gaib. Yang kedua siapa? Mendirikan salat. Dan Allah menyebutkan, apabila Allah menyebut munafik, maka Allah akan menyebutkan bahawa mereka adalah orang-orang yang melaksanakan solat. Dua benda. Dua benda bahasa tu. Bagi orang beriman, Allah gunakan perkataan mendirikan solat. Bagi orang munafik, Allah gunakan perkataan melaksanakan solat. Laksana lain, mendirikan lain. Mengajar lain, mentarbiah lain. Pandai lain, bijak lain. Laki-laki lain, jantan lain. Perempuan lain, betina pun lain. Walaupun bahasanya hampir sama, mendirikan, melaksanakan, tetapi untuk orang beriman, Allah Ta'ala sebut wa yuqimunas salah. Tetapi untuk orang-orang munafik, Allah tidak menggunakan perkataan wa yuqimunas salah. Allah menggunakan perkataan lain untuk munafik. Idza qama, bila mereka bangun. Bila mereka bangun, bila mereka buat. Bahasa tu tuan-tuan lain. Sebab orang munafik akan buat sembahyang itu dalam keadaan terpaksa. Sebab itu dalam di sini orang Islam itu terbahagi pada dua golongan. Yang pertama, mereka yang mendirikan salat. Yang kedua, mereka yang melaksanakan salat. Apa makna yang dikatakan mendirikan salat? Mendirikan salat ialah menjaga segala adab dalam salat, dan dibawanya adab itu di luar salat. Apa dia adab di dalam salat? Tidak boleh bercakap benda yang keji-keji dan kotor-kotor, nanti batal sembahyang. Cakap benda yang dibolehkan bercakap, maka sah sembahyang. Begitulah kita bawa di luar sembahyang. Bercakap yang baik-baik, yang keji-keji, yang kotor-kotor jangan buat. Tetapi kalau orang munafik, dia cuma sembahyang, baiknya pada waktu sembahyang, tetapi dia akan bertukar menjadi jahat selepas sembahyang. Sebab sembahyangnya tak boleh mencegah dia buat jahat. Itulah sembahyang munafik, dan ini dipanggil sebagai melaksanakan. Dalam istilah orang kita, janji buat ustaz. Janji buat, lantak dah. Saya buat sembahyang, saya tak tinggal ustaz. Jahat-jahat saya pun ustaz, saya sembahyang ustaz. Betul saya cakap. Sebelum saya tikam nombor pun, saya sembahyang ustaz. Saya sembahyang tak tinggal ustaz. Itulah munafik. Sebab sembahyangnya tidak mencegah dia menikah nombor ekor. Tuan-tuan ingat pelacur tak sembahyang tak? Pelacur pun sembahyang. Tapi kenapa dia melacur? Dia kata solat itu saya dengan Tuhan. Itu hukum saya dengan Tuhan. Tanggungjawab saya dengan Tuhan. Pelacuran ini rezeki saya.
Jadi antara Allah dengan rezekinya sudah lari. Ada tuan-tuan, sahabat saya pergi ke Indonesia, duduk di hotel, bapa ayam ketuk pintu. Bapa ayam, "Pak, mau ayam pak." Yang muda, yang tua, semuanya ada. Jadi sahabat saya ni pi. Dia kata, "Saja nak tengok Ustaz macam mana." Saya kata, "Bukan, ambil dah, saya tengok." Dia pilih nak tengok gambar tu, mau yang mana pak? Mau yang mana? Yang ni pun okey. Tunggu sebentar pak, ini sedang solat pak. Sedang solat, kata dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Saya tanya, dia kata, jadi pelacur pun solat. Ya, solat itu ya dengan Tuhannya, tapi ini kerjanya cari rezeki pak, kata dia. Ini yang dikatakan solat yang tidak mencegah buat jahat. Solat dia dipanggil sebagai buat semayang. Buat semayang, bukannya mendirikan semayang. Mendirikan semayang kan kita semua. Cuba tuan-tuan tengok menara, semuanya tunjuk ke langit. Ada menara yang bengkok. Cuba tengok menara Masjid Surau, dia tunjuk ke mana? Semua ke langit. Tak ada apa menara bengkok tuan-tuan. Kalau ada apa menara condong kat Teluk Intan. Semuanya tegak ke langit, menaranya semua tajam ke langit. Apa tanda telunjuk ke langit? Segala-galanya ialah kerana Allah. Segala-galanya kita buat kerana Allah. Begitulah maksud semayang. Semayang kerana Allah, dan selepas semayang itu apa yang kita buat semua kerana Allah. Orang itu dipanggil mendirikan salat. Kalau dia masa semayang sahaja kerana Allah, luar pada semayang, dia sudah tidak meletakkan Allah dalam segala tindak tanduk dia, itu bukan solat. Sudah terasing. Dia hanya baik waktu solat. Selepas solat, kita tak tahu dia jadi makhluk apa. Itu bukan solat, tak tahu makhluk apa. Dia nak kata Islam ke? Tapi semayang. Tapi pakaiannya bukan Islam. Dia ni Islam ke? Tapi kerja tempat yang tidak Islam. Macam mana cerita ni? Dia ni Islam ke? Tapi semayang, tapi tak percaya dengan hukum hudud. Kok cerita ni? Ini dipanggil sebagai melaksanakan solat. Dia tidak mendirikan salat. Maka orang yang hanya melaksanakan salat dan belum mendirikan salat, solatnya tidak dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sayyidina Ali bila nak semayang tuan-tuan menggigil. Bila orang tanya pada dia kenapa berpeluh, menggigil. Sayyidina Ali kata, kamu sekarang nak semayang ni menghadap siapa? Menghadap Allah. Habis kamu tak takut menghadap Allah? Aku menggigil sebab aku nak menghadap Allah. Aku takut dengan Allah, sebab tu aku menggigil. Cuba tengok kita tuan-tuan, tengah semayang, berapa ramai yang duduk cuik punggung orang. Boleh melawak-melawak tengah semayang, nak menghadap Tuhan itu. Masih lagi melawak-lawak. Tengah ada ambil wuduk tu, gelak, gelak. Subhanallah. Tengah semayang pun gelak. Apa ni? Tak membayangkan Allah sedang memerhatikan kita. Kenapa tuan-tuan bila nak ambil pingat daripada tuanku, tuan-tuan dia tegar? Pasal apa bila nak semayang depan Tuhanku, kita main-main? Itu maknanya solat kita buat atau solat kita mendirikan. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Ankabut ayat 45, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ayat 45 ini tuan-tuan tak perlu tengok orang. Kalau tengok orang banyak tak betul dia. Tengok diri sendiri dulu. Aku semayang. Benda jahat aku buat pasal apa? Kita masih kekalkan benda jahat, itulah tanda dia kita belum semayang. Terus saya tanya orang lain, tengok orang lain memang semua tak kenal. Kalau kita tengok orang lain, semua tak betul. Tengok kita dulu. Allah sebut qu anfusakum dulu, jaga kamu dulu. Berapa banyak kita yang semayang. Duit riba tu kalau RM1 4 kupang, kita lempar buang, pasal sikit. Tapi kalau dah dikumpul menjadi 1,400. Ni duit riba ni abang, ni duit riba dia abang, interest ni 1,400 ni. Nak bagi ke bang? Nak sedekah? Nak buang ke bang? Ish. Dia kita nak kata riba pun memanglah riba, tapi dia bukan riba sangat pun. Wah sudah. Macam mana cerita ni?
Memanglah dia riba, tapi hukum itu taklah riba sangat. Itu macam mana cerita? Pak saya 1,400. Kalau RM1 4 kupang riba tu, buang. Pergi buat longkang ke, pergi bagi kat masjid, buat tandas ke apa ke, cepat-cepat dia bagi. Pak saya RM1.40. Ini masalahnya, ribanya sudah naik 1,400. Timbul tak rasa sayang nak keluar tu? Ataupun zakat, timbul tak rasa kedekut nak bayar zakat? Itulah tanda-tanda dia semayangnya belum lagi mencapai tahap itu. Tak mampu lagi nak mengubah diri dia kerana Allah, membuat sesuatu kerana Allah. Kamu mungkin akan mengatakan, bagaimana dengan orang yang mengerjakan salat tapi dia masih aktif menghisap ganja, morfin dan sebagainya? Bagaimana juga dengan orang yang melakukan salat tetapi dia tetap berzina dan mencuri? Jawapannya hanya satu. Kerana dia hanya melaksanakan salat, dia belum mendirikan salat. Cuba tuan-tuan tengok, mendirikan sebuah surau. Mendirikan sebuah surau, apa kena buat? Piling, bim, besi, konkrit, bata, simen, ikat, plaster, lapik sini, kemudian buh pula siling, buh pula tingkap, buh pula pintu. Nak mendirikan itu, benda paling asas sampai siap, itu nama dia mendirikan. Solat itu kalau mendirikan apa makna? Baju kita daripada mana? Yang kita duduk semayang ni, baju ni daripada mana beli ni? Duit tu daripada mana dapat beli baju ni? Upah buat jubah ni dah bayar ke belum? Dah 2 tahun tak bayar upah. Buat lupa je. Kamu semayang dalam kain yang kamu pakai, yang belum kamu bayar upahnya, yang belum kamu bayar harganya, yang orang di rumah pengupah ni tengah duk tanya-tanya, bila lah tu haji tu nak bayar? Dah 2 tahun dah tak bayar upah buat baju dia. Apa semayang macam itu? Saya bila beli kapet dekat sekolah saya, Pakistan yang jual kapet tu tanya, bila nak tulis resit, nak issue resit, dia tanya, mau tulis berapa? Mau tulis berapa? Dah kata harga banyak tu, tulis banyak tu lah. Oh, okey ha. Saya tanya Pak Sepah, hantar. Selalu sudah tulis harga lain. Banyak ke orang buat? Biasalah banyak. Banyak tempat buat. Harga 1,000, tulis 1,500. Dia klaim kat bendahari masjid 500. Bagaimana tuan-tuan sujud atas kapet sejadah yang kita duk tipu pada orang ramai? Nak sembahyang apa? Tak malu kau letak dai di atas kapet hang rasuah RM500, hang tipu RM500? Yang ni nak jadi baik tuan-tuan, rentilah. Nak jadi baik apa kalau sembahyang tak baik? Nak jadi baik apa sembahyang kalau baju tak baik, baju mencuri? Bagaimana sembahyang nak baik kalau makan dan minum hari itu daripada benda haram? Tak akan jadi baik. Maksud mendirikan solat ialah apa perkara yang nak menyampai kepada solat mesti bersih. Kekuatan untuk berjalan ke masjid perlukan tenaga. Tenaga itu datang daripada makanan. Makanan mesti halal dan bersih. Soalan dia, dah buat ke belum? Kasut nak mari ke masjid mesti halal. Berapa banyak yang pakai kasut yang diambil pada masjid? Bukan dia ambil daripada kedai, dia beli, dia ambil pada masjid. Dia turun-turun, masjid kasut dia hilang. Oi, aku ni, aku pantang ni. Ambil kasut aku pula, dia pun ambil kasut orang lain. Mana boleh aku kaki ayam? Dia serelung kasut orang lain. Dah 2 bulan dia pakai kasut orang. Datang ke masjid dengan pakai kasut orang punya. Adakah itu dinamakan solat? Tak solat, tuan-tuan. Dia semayang pakai kepiah. Dia beli kepiah tu di Mekah 1 dozen RM8. Dia bawa balik ke bilik hotel dia, dia kira-kira 14. Oh, 14 pula kata sedozen. Kira rezeki. Yang 2 itu hak tukar kedai, tapi dia kata rezeki siapa suruh bagi 14? Aku punya. Kepiah itulah yang dia pakai atas kepala dia ambil semayang. Allahu Akbar. Bagaimana dia nak jadikan semayang dia baik? Kepiah dia tu pun dia tipu tu Arab.
Kenapa tak pulangkan balik 2 yang lebih itu? Subhanallah. Itulah maksud mendirikan solat. Kena jaga. Berapa banyak orang yang hutang baju Melayu tak cukup lagi satu, dia jumpa kat luar satu. Atas tempat wuduk dia jumpa. Oh, elok pula, cukup lah. Pasang. Elok tuan-tuan semayang. Tak fikirkah masa itu orang punya, bukan kita punya? Subhanallah. Ada orang yang bangkit semayang dalam keadaan malah. Hei, ngantuknya. Dah semayang pula. Hei, ngantuk. Hei, ngantuk. Dia ni semayang malah kerana Allah ke kerana apa? Subhanallah. Itu yang kata mendirikan solat dan melaksanakan solat. Mendirikan solat mencegah jahat. Melaksanakan solat, dalam solat boleh jadi jahat. Kalau dia melaksanakan solat, dalam solat tu dia boleh jadi jahat. Dalam solat boleh jadi jahat. Tu imam jadi jahat dengan makmum. Aku baca ayat panjang-panjang, biar dia berasa. Biar dia berasa. Dia ingat aku siapa? Sudah tuan-tuan. Dalam hati duk kata. Orang lain jadi tu imam baca qul huwallah aja. Tengok aku baca. Baru kau tahu siapa aku. Kata dia. Semayangnya sudah jadi jahat. Makmum pun jadi jahat. Celaka punya tu imam. Baca ayat panjang-panjang. Bukankah jadi jahat semua itu? Subhanallah tuan-tuan. Ada orang cepat-cepat nak habis dalam semayang. Cepat-cepat semayang. Macam lipas kudung. Macam lipas kudung semayang. Nah, isteri mandi, suami semayang. Bila isteri keluar bilik mandi, dah habis semayang. Isteri masuk bilik mandi nak ambil wuduk, nak semayang jemaah. Bila keluar ambil wuduk, Assalamualaikum. Abang semayang sunat ke bang? Tak 4 rakaat. Kejap belum? Abang siapa? Sudah. Maknanya sekadar melepaskan batuk bila solat. Sebab tu Allah sebut khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Semayang tu cantik-cantik. Bila nak semayang, ambil baju paling lawa daripada almari, pakai. Kepiah yang paling cantik, pakai. Minyak wangi yang paling wangi, pakai. Abang semayang dalam rumah pun wangi. Untuk Allah. Kapet sejadah yang paling mahal, tak, untuk Allah. Tuan-tuan tahu tak, ada satu sahabat yang beli bajunya 1000 dirham untuk pakai untuk semayang saja. 1000 tuan-tuan. Zaman kita 1000 berapa ribu lah ni. Bila sahabat tanya, kenapa kamu beli pakaian yang mahal ni? Untuk Allah. Kita semayang pakai baju apa? Pagoda ya, lambang pagoda pula tu. Relax semayang. Cuba kita buat cantik. Mulai hari ni tuan-tuan, sejadah di rumah kita yang paling cantik bila kita nak semayang, yang kita beli kat Iran hari tu, yang kita beli kat Madinah hari tu, Mekah tu. Kenapa simpan dalam lemari? Lipat gulung. Sayang ustaz, beli Mekah ni, sayang pakai. Biar kita sujud atas kepala kita tu, tempat yang paling elok kita letakkan dahi kita untuk menghadap Allah. Ini sejadah kita ni mula-mula menikah, hantaran menikah tu tahun 76 tuan-tuan. Bulu dia pun hilang habis dah. Tinggal duk benang hak keras lah. Lepas tu pergi tenyih pula tu. Tenyih hak tang keras tu. Mesti hitam. Nak tunjuk dahi hitam pada orang. Apa semayang macam itu? Usaha dia semayang ni, dia sujud tempat tu hak keras. Dia tekan pula tu. Nak tunjuk kata solat. Hang solat untuk siapa? Mulai hari ni tuan-tuan, kita ubah satu aja. Kuliah subuh kita ni, kita ubah satu aja. Bila nak semayang, butang sampai habis. Kancing lengan. Kemah-kemah. Ada orang yang bila semayang, tangan pun tak sempat turun. Duk begini lagi. Allahu Akbar. Bulu banyak pula tu, menitik pak air semayang tu. Cuba turunkan tangan elok-elok. Turun tangan elok. Nak menghadap Tuhan ni. Menghadap Tuhan. Allahu Akbar. Cuba letak semayang ni macam Nabi semayang kah? Bagaimana nak dapatkan mendirikan solat? Cuba kita bayangkan, Nabi solat macam ini kah? Cuba kita tanyakan, Nabi semayang macam ini kah? Tak, kalau tak jangan buat.
Aku nak tiru hak Nabi buat. Cubalah kita buat tuan-tuan. Ambil sikat elok-elok. Belah tepi ke, tengah ke, yang mana ada rambut lah. Sikat elok-elok. Nak menghadap Tuhan. Kain pelikat lipat elok-elok. Yang baru, yang cantik. Kain telekung yang lawa yang beli kat Medan hari tu. Yang banyak kerawang-kerawang itu. Ya, ni pakailah telekung hantaran tahun 64. Kelabu kelawar lah. Ya, tapi bila mari masjid janganlah duk tengok kerawang tu pula. Mesti depa tengok kerawang aku. Langsung tak ada pahala nak tunjuk kerawang-kerawang, saya je melawang itu ya tuan-tuan. Tak payahlah. Semayang kerana Allah, tertib elok-elok, rukuk elok-elok. Tapi setan dia mari juga. Itu biasa kerja setan. Sebab tu orang yang khusyuk, dia perasan dia khusyuk. Tuan-tuan faham tak? Orang khusyuk ni bila dia perasan dia khusyuk, tu maknanya tak khusyuk. Allahu Akbar, bismillah. Khusyuknya aku tak ingat apa pun. Sedangkan dia belum fikir itulah dia tak khusyuk. Dia boleh tak bercakap, khusyuknya aku tak ingat apa pun. Tak khusyuk lah tu, pasal duk berfikir. Sebab tu Imam Ghazali kata, aku tak tahu apa makna khusyuk. Kalaulah dia tahu makna khusyuk tu tak ingat apa-apa, maknanya dia pun tak khusyuk. Dia tak dah bayangkan apa dia yang dikatakan khusyuk. Ustaz, maknanya Ustaz, kalau macam saya semayang Ustaz di rumah, kalau pakai jubah tu, jubah alawa Ustaz, ya. Jubah saja ke Ustaz? Tu dia. Berapa ramai semayang pakai jubah saja. Habis-habis mandi semayang, nak semayang asar, suami ni ambil jubah pakai. Isteri terkejut. Ya Allah, ayah kamu mak bangga jadi isteri ayah kamu, semayang jubah. Kan senang dapat suami macam tu. Ya mak suka benar. Suami pun semayang pakai jubah. Butang tak ada, butang. Spender tak pakai, baju dalam tak pakai, kain pelikat tak pakai. Bila dia rukuk ni, hak tak butang tadi nampak apa? Tuan-tuan tak butang jubah, tuan-tuan rukuk, kain pelikat tak pakai di dalam, nampak apa? Rukuk. Nampak? Rasa macam pernah tengok di mana. Batal lah semayang. Yang isteri di dapur tu punya bangga, buatlah bubur kacang untuk suami. Nak habis semayang, asalkan nak makan. Padahal orang tua tu batal dah semayang dah. Kita perasan kita dah kemah dah, rupa tak kemah lagi. Jangan tuan-tuan anggap pakai jubah ni kemah dah. Sebab tu kena ada pakaian lain di dalam jubah itu. Kalau tak ada juga pakaian lain, butang sampai habis. Butang sampai habis pun tak apa. Kalau butang tak ada ustaz, ambil tali rapia, ikat di pinggang, supaya tutup daripada pusat ke bawah, takut nampak aurat. Itulah maksud mendirikan solat. Apa dia maksud dia? Yang terakhirnya, yang dimaksudkan dengan solat ialah menghayati makna segala gerak-gerinya di dalam solat. Macam mana? Bila tu imam sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dalam hati kita apa? Macam ni gamaknya di hari kiamat. Di padang mahsyar, malaikat panggil, "Wahai manusia, datang berhimpun kamu di hadapan Allah." Macam ni gamaknya. Cuba tu terbayangkan nak menghadap Allah, semua pakat diam, takut je. Begitulah kita bayangkan bila Bilal memanggil kita solat. Bila dia qamat saja, kita bayangkan macam itu. Yang kedua, bila kita sampai saja duduk dalam keadaan tunduk, ni nak buat elok-elok ni, tunduk pada Allah, nak buat elok-elok ni. Allah nak tengok aku ni, Allah nak perhati aku ni, Allah nak bagi markah pada aku ni, kena buat elok-elok. Pitching jangan lari, kena buat elok-elok, kena keluarkan. Tu Oji kata keluarkan. Yang dalam akademi Fantasia aja dia kena buat elok-elok. Kenapa semayang tak buat elok-elok? Akademi Fantasia tu penuh dengan dosa, kamu buat elok-elok. Tapi hak semayang penuh dengan pahala, kamu cincai. Baju 20 hari tak basuh, cuba cium tengok. Mulut 20 hari dah tak gosok. Oh, bau petai. Ya, kamu semayang bau petai pasal apa?
Kenapa tak pergi gosok? Cuba cium ketiak tengok. Berapa bulan dah tak buang bulu ketiak ni. Subhanallah. Nabi Muhammad bila angkat takbir tuan-tuan, sahabat nampak ketiak Nabi putih tuan-tuan. Kita kalau angkat sekarang lah, Allahu Akbar. Agak-agak apa? 5 sunnah Rasulullah. Apa dia? Mencukur ketiaknya, membuang rambut kemaluannya. Yang ketiganya apa? Bersugi. Yang keempatnya apa? Memotong kuku. Semalam saya semayang, sebelah satu orang, dia kuku punya banyak. Gila semayang. Saya tengok lawa kuku, saya tanya. Dia gelak. Kalau dia faham, faham. Tuan-tuan, Rasulullah ni tuan-tuan potong kuku ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu cara potong kuku. Saya ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa ya Nabi buat tukar-tukar-tukar? Dimulakan dengan jari kecil. Kenapa? Ini kena kaji lah. Kuku kita ni bergerak 0.1 mm setiap hari. Dia panjang 0.1 mm setiap hari. Seminggu bersamaan 0.7 mm. Yang paling kuat panjang yang ini. Yang nombor 2 panjang yang ini. Yang nombor 3 panjang yang ini. Dan yang kata Rasulullah, setan akan duduk di kuku yang paling panjang. Setan ni kita boleh gambarkan setan. Yang kedua kita boleh gambarkan sebagai kuman. Sebab tu Nabi potong yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Benda yang ini datangnya ini, datangnya ini. Peraturan. Mesti ada sebab kenapa Nabi potong benda-benda itu. Tapi kita tak pernah buat, kita kata lantok lah, potong lah mana. Menjanji potong tadi. Habis tu siapa yang kita ikut? Mesti ada sebab kenapa Nabi buat. Mesti ada sebab, kerana dia akan mengganggu semayang kita. Mengganggu makanan kita. Mengganggu proses penghadaman kita. Kita tak pernah soal kenapa bila Nabi tahiyat akhir dan awal Nabi angkat jari. Kenapa Nabi angkat? Rasulullah sebut dalam hadis menggerakkan jarinya. Sebab tu dalam setengah mazhab dia pusing-pusing. Dia pusing lantak lah tuan-tuan, dia pusing pun sah semayang dia. Kita angkat je. Setengah orang dia pusing. Sebab Nabi tak cerita secara detail. Dalam hadis tak sebut tegak saja ke atau berpusing. Dia terpulanglah pada tuan-tuan. Yang batalnya macam ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu batal lah. Kalau jari saja tak batal, lantak lah. Tapi kenapa jari ibu yang diangkat? Kenapa tak jari telunjuk? Jari hantu? Kenapa tak jari manis? Kenapa tak jadi kelintik ataupun jari ibu? Asyhadu an la ilaha. Lagi bagus. Asyhadu an la ilaha, bagus. La ilaha illallah. Lagi bagus. Ataupun begini. Pish. Kenapa Allah angkat, Nabi angkat yang ini? Mesti ada sebab. Urat ini dia bersambung sampai ke mana? Sampai ke jantung, sampai ke hati. Bila kita angkat itu, dia bergerak sampai ke hati. Sebab itulah dalam masa itu kita mengucap, dan sekali dengan meaning subtitle dia sekali. Muhammad itu pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu benar pesuruh Allah. Sebab sampai daripada sini. Ini hikmah. Ayat ni yang saya akan sentuh nanti masa kuliah duha di surau Kemensahat, surau Al-Iman pagi ni. Kenapa Nabi simpan janggut? Kita tak pernah kaji pun janggut tu saya. Puan-puan di belakang saya, di belakang sana tu, dapat suami yang ada janggut, untung. Kalau boleh usap janggut suami. Geramnya kat abang janggut. Ada sebab kenapa Nabi simpan janggut. Subhanallah. Bila kaji betul-betul tuan-tuan, segala yang Nabi buat ni, hak rukuk kita ni, keikhlasan masa rukuk, keikhlasan masa sujud, ketika berzikir, semua ada sebab. Kenapa kita berdiri tegak macam ni? Begitulah semuanya akan dihadapkan oleh Allah di hari kiamat. Kenapa kita rukuk? Bayangkan sekarang kita nak dibawa oleh malaikat menghadap Allah. Tak lalu untuk bangun, tak lalu untuk berdiri tegak, tak mampu untuk berdiri tegak. Tunduk macam tuan-tuan bawa penjenayah yang nak dihukum gantung. Tuan-tuan yang jadi warda penjara ni,
Tuan-tuan pernah bawakan orang yang bawa nak pergi usul digantung itu, tuan-tuan akan heret dia, tuan-tuan akan tarik dia. Dia bukan boleh berjalan tegak lagu tu, tak ada tuan-tuan. Dia berjalan untuk mati. Berjalannya itu dalam keadaan tunduk ni. Orang papah dah, tak boleh bangun dah, tunduk. Macam kita rukuk tu. Bila kita sujud, kenapa kita sujud di hari kiamat? Begitulah rupanya kita bila nak minta ampun pada Allah, sujud di atas tanah di hari kiamat. Ampunkan saya Tuhan, ampunkan saya Tuhan. Tuhan kata bangun, sekarang bukan masa untuk sujud, bangun. Maka kita pun duduk tahiyat. Begitulah rupanya kita apabila dibicarakan di hadapan Allah, duduk macam tahiyat itu. Kita bukan duduk dalam kandang saksi, bukan. Duduk macam tahiyat. Bangun tak boleh apa, tak boleh diam, tengok apa aku bercakap. Nah, sekarang kamu jawab apa yang kamu buat dulu. Jawab. Mulut diam, hati diam. Ni, tangan, kaki semua bercakap. Begitulah orang yang semayang. Dia membayangkan segala benda-benda itu ada kaitan dengan diri dia. Maka begitu jugalah rohnya sentiasa hadir di dalam sembahyang tersebut. Bukan badan di surau, hati tempat lain. Itu bukan sembahyang. Badan di surau, hati di mana? Tak tahu hati di mana. Pas sembahyang ni makan, kedai tu tutup kot. Pergi kedai tu pun bagus juga, nasi lemak dia sedap. Hati dah teringat nasi lemak. Macam mana? Sembahyang maghrib, sembahyang cepat sikit ni, nak tengok bola ni. Malam ni penting ni, Selangor lawan Kedah. Macam mana? Hati tak ada. Ini yang kita kena ubah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendirikan solat dan bukan kita melaksanakan solat. Kita akan sambung lagi insya-Allah. Pada pagi ini saya akan sentuh di kuliah duha nanti tentang rahsia-rahsia Rasulullah. Kenapa Rasulullah makan tembikai? Dan Rasulullah makan tembikai campur dengan kurma. Kenapa bila Nabi makan kurma, Nabi akan makan dengan timun? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Atas sebab apa yang Nabi buat itu. Ada beberapa rahsia yang sangat ajaib yang bila kita kaji, bahawa kita mengetahui kelebihan-kelebihannya. Kita sudahi dengan surah Al-Asr.